Kita live lagi hari ini, kita nak membincangkan pasal emosi wanita yang mempunyai masalah dalaman. Macam mana emosi dia tu mempengaruhi kehidupan dia. Sekejap. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita live lagi hari ini. Kita nak membincangkan pasal emosi wanita yang mempunyai masalah dalaman. Macam mana emosi dia tu mempengaruhi kehidupan dia. Sekejap. Jadi kita tunggu-tunggu sekejap. Sementara apa? Kita tunggu kawan-kawan masuk sementara tu kan. Jadi apa khabar semua? Dah makan ke belum? Bagi yang berpantang dah elok minum petang kan, waktu ni dah pukul 4.30, elok sambil-sambil minum petang. Boleh sambil-sambil dengar tentang macam mana emosi ini boleh mengganggu kita, kehidupan seharian wanita. Apakah impak sebenarnya gangguan ini kepada kehidupan kita. Kita kena tahu apakah masalah ini, macam mana kita nak kontrol seandainya kita mempunyai masalah dalaman, macam mana kita nak kawal. Okey, macam mana kita nak kawal emosi tu. Sebab kebanyakan mereka yang mengalami masalah dalaman ni, diorang memang mempunyai satu gangguan emosi yang sangat besar. Kenapa sebenarnya yang mempengaruhi emosi dia orang? Apa yang mempengaruhi emosi ni? Kenapa orang-orang yang bermasalah dalaman ni dia terganggu emosi dia kan? Jadi kita nak bincangkan pasal tu hari ni. Okey, ada sesiapa dengan Kak Ijah? Minta tolong share. Minta tolong love sikit. Kak Ijah tak nampak siapa yang dengan Kak Ijah ni. Kalau ada tolong bagi Kak Ijah love sikit. Bagi love sikit kalau boleh kan. Bagi like sikit. Bila nak biar Kak Ijah nampak. Sebab nak tengok kat handphone ni dia tak naik kan. Siapa dengan Kak Ijah? Siapa dengan Kak Ijah? Siapa dengan Kak Ijah? Okay. Pasal masalah dalaman wanita ni memang tak boleh nak kata tak ada, sebab ianya satu masalah yang memang kebanyakannya malu nak memperkatakan, malu nak berbincang pasal masalah dalaman ni. Sebab apa? Sebab ianya sangat mengganggu. Okey, ianya sangat mengganggu. Ianya memberi impak yang sangat tak positif. Maknanya memberi orang pandangan yang buruk kepada kita kan. Bukan sahaja daripada kita sendiri. Kadang-kadang kita tahu kita ada masalah, tapi nak bagi tahu suami kita segan kan. Nak berbincang dengan suami tentang masalah dalaman ni kita malu kan. Nak berbincang dengan mak bapak, mak pun malu. Nak berbincang dengan adik-beradik juga malu. Okey, jadi macam mana kita nak buat sebenarnya? Macam mana kita nak buat seandainya kita mempunyai masalah-masalah seperti ini kan? Orang tak tahu, orang cuma cakap orang kata kita sihat, orang kata alah dah habis, dah sihat dah. Orang nampak kita macam orang sihat, orang tak tahu yang kita ada masalah yang kita tanggung. Okey, masalah dalaman contohnya apa? Contohnya apakah masalah dalaman yang selalunya wanita ini hadapi? Okey, apa masalah wanita yang selalu kita hadapi? Pertamanya adalah masalah yang selalu sekali orang hadapi adalah masalah keputihan. Okey, masalah keputihan ini adalah masalah biasa. Sebenarnya keputihan ini sepatutnya adalah normal. Tetapi ianya juga menjadi tidak normal kepada beberapa orang, kepada segelintir wanita. Apabila pengeluaran keputihan itu, warna keputihan itu menjadi lain ataupun di luar kebiasaan. Jadi kita kena tahu tahap pengeluaran keputihan kita. Adakah keputihan itu pada tahap yang normal ataupun tidak normal. Itu pertamanya antara masalah-masalah dalaman wanita yang selalunya kita malu nak cakap kan. Kita malu nak bercakap dengan kawan-kawan, malu nak tanya, kau ada masalah keputihan? Kita pun nak confirm dengan diri kita pun kita tak tahu kan. Kita kena baca, kita kena dapatkan penerangan. Gelap ke? Cuba Kak Ijah tanya, kalau gelap tolong cakap gelap. Mira, tolong pasang lampu Mira. Minta tolong pasang lampu sekejap ya. Hari nak hujan agaknya, gelap sikit kan. Sementara tu minta tolong share. Okey, minta tolong share sebab kita nak bercerita satu topik yang sebenarnya sangat dapat membantu korang insya-Allah. Okey, jadi pertama sekali Kak Ijah cakap tadi masalah keputihan.
Okey, keputihan yang keduanya, okey, adalah masalah kekurangan nafsu bila bersama suami. Ini juga adalah masalah wanita yang sering wanita hadapi, masalah dalamannya sering wanita hadapi, tapi dia takut nak berbicara kepada sesiapa, takut nak bagi tahu, takut nak tanya. Kenapa takut nak tanya? Tak tahu sama ada ini normal ataupun tidak normal. Adakah aku seorang yang berasa macam tu kan. Ini adalah antara masalah yang kedua selalu orang hadapi bila dia dah lepas bersalin, dia dah mula kurang rasa keintiman, kurang rasa ingin bersama, rasa bila kita bersama itu dah tak ada rasa kurang daya kemutan kan. Ini adalah antara masalah dalaman yang sering dipendam oleh wanita. Okey, ni pendam perasaan. Okey, ketiganya adalah masalah apa? Tadi kita kata keputihan, keduanya adalah masalah tiada nafsu ataupun mati putih. Dia menghampiri mati putih pun. Kadang-kadang mati putih ni dia tak ada langsung nafsu ni, dia bersama tapi dia kurang. Maknanya bila bersama tu dia tak ada rasa nikmatnya yang betul. Okey, yang ketiganya adalah masalah sakit urat. Okey, ni adalah masalah dalaman juga. Kita rasa badan kita sangat sakit, tapi bila kita pergi cuba dapatkan rawatan doktor, doktor kata awak tak ada apa-apa. Bila kita cuba pergi dapatkan kita kata kat suami kita badan kita sakit, kita perlukan rehat. Kita dah rehat pun kita rasa masih lagi tak cukup rehat kan. Ini adalah antara masalah dalaman wanita. Dan ianya sangat mengganggu emosi bila orang mengharapkan kita ni berkeadaan sihat, tapi sebenarnya badan kita rasa sangat sakit. Okey, badan kita rasa sangat sakit dan kita rasa sangat nak berehat, tapi orang expect kita buat sebaik mungkin. Kita terpaksa buat sebaik mungkin sebab bila pergi jumpa doktor pun doktor kata kau tak sakit apa-apa. Bila cakap pun orang kata kau nampak sihat je, tak ada demam, tak ada apa, tapi kau sakit urat. Urat dalaman kita rasa sangat sakit kan. Okey, yang seterusnya adalah kita tak boleh nak pijak. Contohnya kita nak pijak kaki tu rasa sakit. Bangun tidur tidak rasa segar kan, kita rasa tidak mendapat cukup tidur. Rasa tidur tu tak nikmat, rasa tidur itu tidak merehatkan kita. Okey, ini antara masalah dalaman. Okey, yang seterusnya adalah masalah tombong. Okey, yang paling besar ni adalah masalah yang paling banyak terjadi tetapi didiamkan. Dan Kak Ija nak bercerita pasal masalah ini hari ini. Okey, nak cerita pasal masalah tombong. Wanita yang bertombong. Okey, kebanyakan sebenarnya banyak yang Kak Ija jumpa wanita yang bertombong ini zaman ni. Okey, kebelakangan ni Kak Ija banyak sangat jumpa ibu-ibu muda yang mempunyai masalah tombong. Okey, ibu-ibu muda yang mempunyai masalah tombong ini. Sama ada mereka ni nak berbicara ataupun tak nak bercakap. Okey, macam mana kita nak tahu kita ni tombong kita cerita macam mana kita nak tahu kita ni tombong. Tombong ini adalah keadaannya apabila ada guli-guli yang keluar daripada kemaluan kita. Itu adalah salah satu, maknanya dia appear, dia nampak. Dia boleh rasa kat dalam, bila kita rasa meruang kat dalam tu dia sangat dekat dengan pintu faraj kita. Dia sangat-sangat dekat macam nak terkeluar. Okey, nak bila kita mencangkung dia lagi turun. Macam tu Keduanya kita rasa sakit bila bersama. Okey, ada simptom orang akan rasa sakit bila bersama, ada juga yang tak rasa sakit. Jadi dia atas jenis tombong dia. Okey, ketiganya dia susah sakit nak buang air kecil. Rasa bila nak kencing tu mesti susah. Okey, keempatnya dia selalu sembelit, susah nak buang air besar, rasa macam terseksanya aku ni bila nak buang air besar. Ini adalah antara tanda-tanda yang kita mengalami masalah tombong. Dan okey, kita cerita pasal emosi, berbalik kepada tajuk. Mereka yang mempunyai masalah tombong terutamanya mempunyai satu bebanan emosi yang sangat kuat. Kerana apa? Mereka sebenarnya tahu mereka bermasalah sebab ianya nampak. Orang yang bermasalah tombong ni, orang yang ada tombong ni selalu yang Kak Ija jumpa dia orang ada tekanan emosi yang sangat kuat. Maknanya dia orang nak baik
tapi diorang tak tahu nak buat macam mana. Okey, tak tahu nak buat macam mana, ni benda ni dah terkeluar. Nak buat macam mana ni, saya ni dah dalam keadaan yang teruk. Sebenarnya tombong ini menunjukkan korang dalam keadaan yang teruk dan sangat perlu berubat. Okey, memang korang akan ada tekanan emosi, tetapi sila kawal emosi anda. Jangan kita fikir yang bila kita bermasalah tombong, kita kena cuba semua ubat. Tidak ya. Semua saya buat kak. Semua dia buat. Saya bertungku, saya berugut. Tiap-tiap minggu saya pergi berurut. Tiap-tiap minggu saya bertangas. Tiap-tiap minggu saya macam-macam saya buat. Okay, semua ubat saya makan. Saya buat ini, saya buat ini, saya buat ini. Tapi tak ada yang menjadi. Kerana apa? Kak Ija nak cakap kerana apa? Kerana rawatan tombong ini sebenarnya ada aturan dia juga. Okey, nak merawat tombong, dia ada aturan rawatan tombong. Dia bukan saja-saja buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, boleh baik. Tidak. Okey, tombong ini disebabkan oleh, kita kena tahu, kena kenal pasti apa punca penyakit kita. Sama juga macam korang, kalau pergi hospital, kata saya kekurangan darah, okey, doktor cek kau punya darah tu HB dia 6.8. Okey, doktor akan kenal pasti apa penyebab HB kita tu jadi 6.8. Adakah disebabkan oleh pendarahan dalam perut ke? Adakah disebabkan oleh period yang terlampau banyak ke? Adakah disebabkan oleh ketebalan rahim yang sangat tebal ke? Okey, adakah disebabkan oleh air tulang sumsum yang tidak bagus ke? Okey, jadi dia akan buat kajian. Macam tu juga buat kajian untuk tahu apa penyebab kekurangan darah kita, betul kan? Kalau ke hospital macam tu kan, dia orang akan buat kajian. Adakah disebabkan kekurangan iron ke? Adakah disebabkan oleh pembelahan sel ke? Jadi dia kena tahu kenapa sebenarnya kita kurang darah, contohnya ya, contoh. Okey, begitu juga dengan rawatan tombong. Kita nak kena tahu dulu sebab penyebab tombong itu. Adakah kerana kita ni angkat berat ke? Adakah kerana kita ni kekurangan perubatan dalam pantang ke? Adakah kerana usia kita yang dah tua ke? Kan? Adakah kerana antara sebab-sebab ya kita angkat berat, adakah kerana kita terjatuh ke? Jadi kita nak tahu apakah penyebab sebenarnya korang kena tombong. Jadi rawatan dia berdasarkan apakah yang menyebabkan korang kena tombong itu. Okey, dan rawatan tombong juga mempunyai aturan berdasarkan peringkat berdasarkan stage dia. Dia ada stage-stage, tombong pun dia ada stage-stage. Sama juga macam kalau orang kena, contohnya kena apa? Kena kanser lah, kanser stage 1, kanser stage 2. Sama juga macam tombong, dia ada stage-stage dia kan. Dia ada stage dia ataupun tahap-tahap dia. Kita kena tengok tahap dia macam mana, baru kita boleh sarankan ubatannya macam mana. Daripada segi perawatan tradisional, kita cerita pasal perawatan tradisional sebab kita merawat secara tradisional kan. Okay? Daripada segi perawatan tradisional, pertamanya ramai yang kalau kena tombong dia buat macam-macam. Memang orang yang bertombong ni dia akan mempunyai emosi yang sangat terganggu. Pertama, dia takut kehilangan suami. Kedua, dia takut benda tu keluar terus. Ketiga, dia takut kena bedah, buang. Keempat, dia takut dia dah useless, tak boleh berguna, tak boleh mengandung, tak boleh apa, dia takut. Ketujuh, dia takut kena kanser. Dia macam-macam yang dia takutkan. Sebab benda tu dah terkeluar. Dia takut bila kencing kena jangkitan kuman lah, dia takut macam-macam. Ini adalah ketakutan yang nyata ya, ketakutan yang memang betul-betul diorang hadapi. Diorang takut benda tu terkeluar, diorang takut diorang tak boleh mengandung, diorang takut jangkitan, takut boleh kena kanser, takut boleh kena operation, takut malu dengan tak selesanya, dengan sakitnya, dengan mengganggunya. Ini akan mengakibatkan kita punya self-esteem sangat kurang. Kurang sangat kita punya keyakinan diri. Nak cakap kalau nak cakap tidak, tapi memang ya. Memang bila orang ada masalah dalaman ni, dia akan kekurangan keyakinan diri. Kenapa kekurangan keyakinan diri? Sebab dia rasa benda itu sangat berat. Benda ini sebenarnya bagi seorang wanita sangat berat. Kan? Ada yang kena pakai
kena pakai pad pun hari-hari. Sebab apa? Sebab air daripada bahagian dalaman itu keluar sahaja, tak berhenti kan, macam basah je selalu. Jadi ini sangat mengganggu, sangat mengganggu. Siapa yang tak nak sihat seperti sedia kala kan? Dia orang tetap fikir macam mana aku nak berubat, macam mana aku nak berubat, macam mana aku nak berubat. Setiap minggu nak kena pergi cari tempat nak berubat. Setiap minggu nak kena pergi cari cara-cara nak berubat macam mana. Yang ni tak jadi, buat yang ni tak jadi, buat yang ni tak jadi. Keuangan, daripada segi keuangan pun sangat mengganggu, sebabnya nak cuba semua benda kena bayar kan. Jangan kata kita nak berubat ni tak payah bayar. Ada yang sampai bertahun cuba merawat tapi masih lagi tidak bertemu dengan cara rawatan yang betul. Okey, jadi macam mana sebenarnya cara rawatan yang betul? Kak Ijaz tak kata rawatan Kak Ijaz ini sangat betul, sebabnya ramai lagi ramai lagi bidan-bidan ataupun orang-orang yang pandai-pandai dulu-dulu, diorang pun mempunyai cara diorang juga. Kita tak kata cara kita ni, oh kau kena ikut cara aku, satu Malaya kena ikut cara aku. Tidak. Ada cara dia, tapi ada juga benda yang korang tak boleh ikut. Okey, kena tahu. Contohnya kalau korang ni bertangas lah kan. Ramai orang bertombong tapi hari-hari nak bertangas. Tombong tu disebabkan lantai pelvis korang tu dah lemah. Korang pergi tangas, wap lagi, wap. Lepas tu, wap lah setiap minggu ni pergi wap. Tak kecut-kecut. Dia bukan untuk mengecut, wap air ni untuk mengembang. Orang zaman dulu-dulu, dia orang tangas orang bertombong ini. Tangas orang bertombong. Tangas ini untuk orang bertombong. Tetapi, dia bagi tahu korang, tetapinya herba yang digunakan untuk tangas orang bertombong bukan herba biasa-biasa. Okay? Herba yang digunakan untuk orang bertombong, apa bahan-bahan herba yang digunakan untuk orang bertombong itu tidak sama dengan herba yang digunakan untuk tangas biasa. Berbeza. Jadi kena tahu tentang perawatan dia. Jangan main ikut dan Kak Ijaz tahu korang emosi sangat terganggu, korang sangat nak baik, tapi korang kena cuba fokus kepada cara yang penyelesaian yang paling baik. Kalau korang tak jumpa orang yang boleh rawat korang dengan cara yang baik, pergilah hospital, suruhlah dia masukkan ring ke, operate ke, betulkan lantai pelvis ke, belanjalah, sebabnya kena belanjalah sikit untuk membetulkannya dengan cara pembedahan. Kalau korang tak jumpa orang yang betul boleh rawat, sebabnya korang dalam keadaan yang memang korang kena rawat. Nak tak nak korang kena rawat sebab korang masih muda. Okey, lainlah kalau orang dah 70 tahun memang doktor tak operate dah kalau korang kena tombong. Tapi kalau muda-muda ni kena tombong memang doktor operate. Tombong ni memang korang kena jaga sangat, sebab Kak Ijaz banyak sebenarnya, Kak Ijaz sangat risau ramai budak-budak muda yang datang pada Kak Ijaz, saya kena tombong. Macam mana kau tahu kau kena tombong? Saya punya macam ni. Saya punya ada benda keluar, ada guli keluar, sakit macam ni. Saya punya macam ni. Jadi benda ini kadang-kadang sangat shocking bagi Kak Ijaz. Muda-muda, sangat muda, 20-an, 28, 35 tahun, sangat muda, panjang lagi usia korang kan. Sepatutnya korang memang kena rawat dengan cepat. Tapi sila kontrol emosi korang. Sila kawal emosi, kerana emosi ini akan mengakibatkan korang jadi lebih teruk, risau, susah nak heal. Badan ni, emosi ni sangat mempengaruhi tubuh badan kita. Okey, kena kontrol, sila kawal emosi korang. Okey, korang dah bertombong ini, korang dah sakit 3 tahun bertombong. Korang jangan harap korang berubat sehari korang boleh baik, okey? Jangan harap berubat sebulan korang boleh baik. Dan perlu diingat rawatan tombong ni, sebabnya korang ni sakit yang dah teruk, okey? Jadi rawatan dia juga akan ambil masa. Jangan harap korang nak rawat sebulan terus baik. Jarang-jarang orang yang rawat sebulan terus baik. Okey, melainkan korang datang sini, kita boleh korang memang jumpa orang yang boleh tangaskan dengan herba yang betul, yang guna pakai cuka nipah, yang pakai apa, yang boleh buat herba yang betul, boleh urut betul, boleh bagi herba yang betul untuk makan, untuk korang betulkan semua, satu complete package lengkap untuk naikkan tombong. Dan ianya macam Kak Ijaz cakap, tidak mudah dan tidak murah, lagi menyakitkan. Jadi korang kena jaga, kena kawal emosi dan cuba
berubat mengikut kadaran yang betul, mengikut aturan yang betul. Okey, jangan main hentam je semua benda setiap minggu berurut. Sampaikan urat badan orang berurut, nak betulkan urat badan saja. Orang tak payah berurut setiap minggu. Nak kalau orang tangan, kalau korang cari tukang urut yang jari dia sangat kuat tu, bengkak urat korang. Sakit, okey? Orang tak berurut sakit-sakit kerap-kerap ni. Orang berurut ni untuk membetulkan peraliran darah. Kalau ada yang perlu dibetul 3-4 bulan sekali bolehlah korang nak berurut, bukan tiap-tiap bulan korang nak berurut. Okey, jadi kena tahu saya dah berurut sengkak tiap-tiap minggu, gila ke sengkak tiap-tiap minggu sampai bengkak urat peranakan saya ni. Bengkak lah kalau sengkak ni kuat. Orang tak sengkak hari-hari, tiap-tiap minggu pergi sengkak. Tak boleh, memang takkan jadi. Sebabnya lantai korang tu sangat lemah. Sengkak lah macam mana pun. Benda ni Tini kata, ni lah yang paling ngeri. Sebab tu dalam pantang awal-awal dah standby siap-siap bangku dalam toilet sebab kepit memanjang. Kalau kita tak jaga, siapa pula nak tolong jaga? Betul, kalau kita tak jaga, siapa yang nak tolong jaga? Kalau korang tak tengokkan betul-betul, siapa yang nak tengokkan? Sebab benda ni sangat-sangat serius sebenarnya. Ramai orang yang dah hadapi tapi takut nak ke depan. Dan bila kita suggestkan perubatan untuk diorang pun takut nak mencuba. Cuba 2-3 hari dah tak nak berubat. Cuba pula ubat lain. Memang korang takkan dapat kesan. Korang kena konsisten. Jangan, Kak Ija saya nak ubat tombong. Bagi ubat tombong tapi makan 2-3 hari dah tak makan. Saya skip lah Kak Ija. Tapi masih ada. Lepas tu 2-3 bulan lagi mesej lagi macam mana masalah tombong saya ni Kak Ija. Dah terkeluar besar lagi ni. Jadi macam mana Kak Ija nak bantu kalau korang sendiri tak nak rawat? Jangan biarkan emosi korang tu mengganggu korang. Sebabnya ia akan mengganggu rawatan, mengganggu pemulihan juga. Badan ni dia nak pulih, dia atas mindset juga. Mindset kita sangat penting untuk membantu perawatan badan. Okey, Kak Ija cakap kenapa mindset itu sangat penting. Kak Ija sedap lah cakap Kak Ija tak pernah kena kan. Sebenarnya tidak. Kak Ija adalah seorang bekas pesakit darah yang sangat serius juga dulu. Dan Kak Ija rasa Kak Ija menghabiskan lebih daripada berapa tahun lah asyik duduk hospital je nak kata pasal mindset ni. Kak Ija nak cerita pasal mindset. Macam mana kita nak kontrol emosi ya. Sampai kan Kak Ija, doktor pun cakap dah tak boleh dah, memang dah tak ada harapan dah anak makcik ni. Sebenarnya ianya juga bergantung kepada mindset. Memang Allah yang tentukan, tapi mindset kita adalah sangat penting. Sangat-sangat penting untuk kita bantu otak kita, untuk otak kita bantu badan kita. Jadi tetapkan mindset yang positif supaya otak kita boleh bantu pemulihan badan. Kalau tak percaya, Kak Ija ada satu kawan yang mempunyai pesakit kanser dan dia mempunyai mindset yang sangat bagus. Nama dia Nur Ayu Sahad. Korang boleh tengok Facebook dia. Dia juga pesakit kanser dan dia sangat positif dan Kak Ija yakin insya-Allah dia akan pulih walaupun dia doktor dulu tau. Dia seorang doktor dan dia kini dah tak boleh jadi doktor sebab dia kena kanser otak yang mengakibatkan dia cepat lupa. Jadi dia dah tak boleh jadi doktor. Jadi sekarang ni dia memberi motivasi tentang mindset. Macam mana kita nak control mindset kita untuk bantu badan kita pulih. Okay, jadi Kak Ija harap korang yang bertombong ini juga mempunyai mindset yang positif. Jangan cepat bertukar arah. Okay, kita dah nasihatkan macam ni, korang tak buat. Lepas tu kita dah nasihatkan berubat cepat. Lepas tu bertangguh. Tunggulah dulu. Jangan bertangguh. Korang kena rawat. Sebabnya semakin lama tangguh, semakin besar dia boleh keluar. Okay? Dan sila jagalah hubungan korang dengan suami kerana kalau kita ni dah bertombong, kita susah nak lekat, nak mengandung susah. Dan kalau mengandung pun korang akan ada masalah sebabnya tombong tu kat bawah kan. Jadi sangat-sangat kena jaga. Jadi hubungan tu mungkin disebabkan oleh stres kita, disebabkan oleh disebabkan oleh keadaan bawah kita. Jadi kita pun confident level kita kurang. Kita pun dengan suami sangat renggang. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak hubungan kekeluargaan itu terus kekal. Kita nak hubungan kekeluargaan itu dijaga dengan rapi. Sebab tu Kak Ija selalu pesan
rawat diri dengan betul. Rawat diri dengan betul kerana emosi ni sangat penting untuk dijaga. Kalau orang yang dah bermasalah dalaman ni, diorang akan sangat-sangat terganggu emosinya. Korang boleh tengok kalau kau jumpa lah makcik. Kau pernah tak dengar Kak V ke yang apa yang selalu kata yang pondan tu, yang cakap duduk depan kaunter marah-marah tu kan, macam tu lah korang akan beremosi. Jadi sangat-sangat penting untuk jaga. Jangan cepat-cepat marah. Walaupun korang akan cepat rasa nak marah, cepat rasa stres kan dengan kawan-kawan, kan rasa rendah diri, tapi kena kontrol. Okay, akhir Kak Ija nak pesan kepada korang yang mempunyai masalah dalaman ini, sila rawat dengan betul. Jangan sebarangan. Dan untuk yang nak bertangas bila bertombong itu, pilihlah tangas yang betul. Cari langkah yang betul. Kita tangas dalam waktu bertombong ni. Bila bertombong ini, lepas tangas kita kena rawat dengan herba pula. Kena kecutkan balik apa yang kita dah kembangkan. Jangan kau tangas, kau kembangkan. Kau tangas, kau kembang. Lepas kembang. Lepas kembang, memang dia makin ke bawah. Tak nak macam tu. Kena rawat dengan betul. Okay, sekian dulu daripada Kak Ija. Kak Ija tak nak berkongsi lama-lama dengan korang sebab hari lain pun Kak Ija nak berkongsi. Kalau boleh kita jumpa lagi esok. Kita jumpa cepat sikit lah. Mungkin hari ni ramai yang sibuk. Esok hari bekerja. Esok bekerja ke Mira? Esok Isnin esok hari bekerja, jadi kita jumpa pada pukul mungkin dalam pukul 1.30 ke pukul 2 macam tu, kita jumpa untuk live dalam topik yang lain, insyaAllah. Jadi Kak Ija harap korang teruskan penjagaan, teruskan keharmonian rumah tangga. Bagi yang bercuti, selamat bercuti. Bagi yang berpantang, selamat berpantang. Bagi wanita di luar sana, teruskan menjadi wanita yang positif dan aktif. Jangan kata kita ni walaupun dah berusia tak boleh aktif. Mak Kak Ija umur 60 tahun pun main rondes lagi kan. Jadi jangan kata kita wanita tak boleh pergi jogging, kita wanita tak boleh pergi exercise. Tidak, boleh. Sangat-sangat bagus untuk melakukan exercise, untuk melakukan senaman ni semua ni. Okay, jadi teruskan positivity, jangan terlampau tertekan dan sila berjumpa dengan orang ataupun bercakap. Kalau kita ada masalah, berbincang dengan orang. Tak ada orang lain nak bincang, boleh datang pada Kak Ija. InsyaAllah kalau Kak Ija boleh bantu, kita bantu. Kalau kita boleh nasihatkan, kita boleh nasihatkan. Kalau kita boleh tolong dengan ubat, kita bantu dengan ubat. Dan kalau kita kata tak boleh ni, kau memang kena pergi hospital, Kak Ija akan cakap, jangan risau. Kak Ija pun tak marah korang pergi hospital. Kak Ija suka juga, tak ada masalah. Lakukan pap smear mengikut waktu yang ditetapkan. Jangan lupa buat pap smear sebab ianya dapat mengenal pasti apa-apa masalah dalaman yang berkaitan dengan bakteria ataupun virus. Jadi buat pemeriksaan berkala, pap smear, dan pastikan korang juga menjaga pemakanan dengan betul. Okey, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum, bye-bye.